Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin. Baik. Sebelum Ramadan saya dah kongsikan ya, Safinatul Najat tentang syarat sahnya solat. Ya. Syarat sahnya seseorang itu solat ya. Ada banyak ya. Ada berapa? Ada berapa syarat sah solat? Ada 8. Ya, ada 8 syarat sah solat. Okey, kita masuk pula bahagian hadas dan juga aurat ya. Kemudian nanti sambung bahagian rukun solat. Baik, kita surat 246 matan ya, Arab tu ya, bahasa Arab dia tu. Al-ahdatsu isnan, asghar wa akbar. Wal asgharu ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghusla. Okey. Kita tengok terjemahan dia sebelah kanan ya, 247. Hadas ada dua jenis, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang mana hadas yang mewajibkan wudu, hadas besar hadas yang mewajibkan mandi, iaitu mandi wajib. Itu hadas ya. Hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas? Kita tengok di nota 228. Hadas ialah sebab yang menghentikan ataupun membatalkan toharah. Ya, membatalkan kesucian tersebut. Sebab yang menghentikan toharah hanya ada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Bila kita dalam keadaan suci, tiba-tiba kita hadas. Maka toharah tadi yang kita suci tadi itu sudah terbatal. Okey. Ringkasannya macam mana? Hadas kecil ini disebabkan seperti contohnya buang air besar, air kecil, buang angin. Sebab lain yang mewajibkan wudu untuk solat ialah bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan ajnabi tanpa berlapik, menyentuh kemaluan dan lain-lain. Okey? Itu hadas kecil, maka dia wajib berwudu. Perkara yang membatalkan wudu ada berapa? Perkara yang membatalkan wudu ada? Siapa boleh jawab? Allah SWT. Batal wudu tu. Seseorang tu batal wudu dengan sebab ada berapa sebab? Dapat soalan cuma-cuma. Allah SWT. Jumlah tak ingat. Contohnya? Contoh lagi. Tersentuh aurat. Kulit. Ya, bukan aurat. Tersentuh kulit. Okey, baik. Saya langsung bagi tahu lah. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Dalam buku ni ada di muka surat. Kita ingat muka surat berapa? Wudu ya, bahagian air tentang suci taharah. 4 saja yang membatalkan wudu. 4. Syarat wudu lain. Ini batal wudu. Batal wudu ada 4. Mana Allah. Membatal wudu, perkara yang membatal wudu. Mandi wajib. Ada 4 ya. Allah. Ya, tengok daftar dia depan. Saya ingat berapa apa. Rukun wudu, pembagian wudu, syarat ada balik, syarat wudu. Ni 133. 133. Yang ada buku boleh tengok ya. 133. Perkara yang membatalkan wudu ada 4 sahaja. Apa dia? Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan, 2 kemaluan, depan dengan belakang. Apa-apa yang keluar, angin ke apa ke, batal wudu dia. Yang kedua, hilang akal disebabkan tidur. Kecuali tidurnya yang mana punggung dia ni tetap dengan tempat duduk dia ataupun tanah ataupun lantai. Okey?
Yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga apa dia? Bersentuh kulit. Lelaki dan perempuan yang ajnabi. Ya, yang ajnabi, yang mana mereka boleh dinikahkan, berkahwin, ya, tanpa berlapik, ya, bersentuhan tanpa berlapik. Kalau sentuh tapi dengan kita pakai pakai apa, baju ke apa, tersentuh macam tu, tergeser lah. Nah, macam mana tu? Kalau tu tak ada masalah lah. Ya, yang ini tanpa lapis, langsung kulit dengan kulit, direct terus. Maka di situ batal wuduk. Yang keempat, memegang kemaluan dengan telapak tangan. So, itu dia yang menyebabkan batalnya wuduk seseorang. Maka wajib untuk dia berwuduk bila dia nak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan. Contohnya solat, apalagi syarat sah, ya. Syarat sahnya solat mesti dalam keadaan berwuduk. Apalagi yang wajib tawaf, ya. Sa'i wajib wuduk tak? Sa'i. Saya pergi dah. Murah pergi dah. Saya. Ya, dia rukun umrah. Tapi tak wajib. Sa'i dia tak wajib wuduk dah. Tak ada wuduk tak apa. Tawaf wajib. Nah, tawaf itu wajib. Masa ihram, masa niat ihram tu wajib wuduk tak? Tak. Tak disyaratkan untuk wuduk. Tapi disunahkan. Mandi, ambil wuduk, solat. Sunat. Nah, baru niat ihram. Okay? So, masa sa'i tu tak wajib. Jadi kalau tengah-tengah sa'i tu terbatal ke apa, tak ada masalah. Ni sa'i baru satu pusingan. Satu talangan tak. Pergi minum kopi tak? Pergi kedai makan kopi. Minum kopi, relax dulu. Lepas tu sambung. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sa'i tu tak ada masalah. Tawaf dia lain. Okey. Baik. Itu dah. Itu hadas kecil. Hadas besar, keluar air mani, haid, nifas dan wiladah, bersalin, maka wajib untuk dia mandi, wajib. Okey, ini hadas, ya. Jadi syarat sahnya solat mesti dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Masih bersih daripada ni lah. Islam begitu telitinya, ya, hingga benda-benda ni pun dijaga. Benda-benda kecil ni pun dijaga. Ya. Kita pula bangga lah, ya, pergi ke sana negeri barat, Eropah, cantik lah Ustaz, dia orang bagus lah ni. Nampak luaran je bagus. Kita tahu mereka, ya, kita nak guna tisu lah. Guna tisu lah. Ustaz, tisu bukan bersih ke? Ustaz, ambil kek, pergi nombor kat muka tu. Basuh guna tisu dengan ayak, mana ada? Beza. Kek tu, pergi nombor kat muka dah. Buka lah. Berarti guna tisu dengan guna ayak, mana yang bersih? Kata kalau guna tisu juga, kena mengaji balik. Masuk sekolah lagi. Okey? Nah, Islam sangat menitik beratkan tentang kebersihan. Antara bab hadas yang tak berapa nampak kan. Ya, siapa yang kentut je pun. Dikira hadas. Kentut je pun dikira hadas. Okey. Okey, baik. Baik, seterusnya. Aurat, ya, ke surat 247. Al-auratu arba'un. Auratul rajul mutlaqan wal a'immah fi shalah ma baina surrah wal rukbah wa auratul hurrah fi shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain wa auratul hurrah wal a'immah indal ajanib jami'ul badan wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrah wal rukbah. Okey. Baik, kita tengok terjemahan dia muka surat 252. Ya, aurat lelaki, aurat ada 4 bahagian, ya. Aurat lelaki secara mutlak dan hamba perempuan dalam solat adalah antara pusat dan lutut. Aurat lelaki dan juga hamba sahaya perempuan. Hamba sahayanya ada lagi tak?
adalah, dan Islam lah yang menghapuskan sistem perhambaan. Ya, kalau Islam tak ada, tu jadi hamba tu, kan? Jadi macam barang jual beli, ya. Buat orang buat macam budak hamba, ya, hamba. Suruh buat kerja tanpa ada upah ke apa. Macam tu, ya. Okey, jadi aurat lelaki ketika solat adalah antara pusat dan lutut. Sama juga hamba perempuan. Aurat perempuan yang merdeka dalam solat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Bagi perempuan yang sudah merdeka, maksudnya perempuan lah, ya, bukan hamba sahaya, wajib untuk dia dalam solat menutup auratnya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Aurat perempuan yang merdeka dan hamba perempuan yang di hadapan lelaki ajnabi, ya. Aurat perempuan yang merdeka dan hamba perempuan yang di hadapan lelaki ajnabi bukan mahramnya adalah seluruh anggota badannya. Ya. Hamba sahaya Ustaz, walaupun dia ajnabi kena tutup semua. Ya. Okey, baik. Dan apabila perempuan yang merdeka dan hamba perempuan berada bersama mahramnya atau sesama perempuannya lain, auratnya adalah antara pusat dan juga lutut, ya, antara pusat dan lutut. Kalau bersama dengan perempuan yang lain, perempuan walaupun dia orang kafir Ustaz, ya, walaupun orang kafir ataupun fasik, antara pusat dan lutut. Tapi ada pembahasan yang lebih detail lagi, ya. Kita tengok di sini di muka surat 248. Di sini lebih jelas, ya, lebih detail lagi. Syarahan dia, aurat ni apa? Aurat dari segi bahasa ialah sesuatu kekurangan, dari segi syarak ialah sesuatu yang wajib ditutup. Itu aurat. Batas aurat lelaki, kalau dia sendiri, itu antara pusat dan lutut. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu ditutup apa-apa, ya. Kalau dia seorang-seorang sendiri, ya. Tapi yang al-asah, yang terkuat, pandangan yang dikuatkan ialah antara pusat dan lutut. Kalau dalam solat, antara pusat dan lutut, ya. So, kalau orang ni dia solat, dia hanya tutup pusat, di antara pusat sampai lutut, bukan pusat dan lutut. Damn tu. Dia pergi tutup pusat dengan lutut je. Pak tengah tu dah tutup. Jangan. Antara, maknanya semua lah, dari pusat ke lutut. Kalau dia solat macam tu, solat dia sah tak? Sah solatnya. Ya. Tapi baju lain tak pakai, itu melampau. Ya. Solat pakai macam tu je, ya. Tapi kalau lebih kenuri, cantik, elok, solat dia buat macam tu je lah. Dari segi adab kita kena tutuplah yang sebaiknya. Baik, sesama mahram ataupun sesama lelaki, laki dengan laki-laki, macam mana aurat dia? Itu antara pusat dan lutut juga. Okey. Kalau berada di hadapan perempuan bukan mahram bagi lelaki yang baligh. Kalau dia sudah baligh ke tak, depan perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Apa itu mahram? Mahram ke muhrim? Mahram? Muhrim apa ya? Mahram. Muhrim apa dia tu? Muhrim tu yang tengah ihram tu. Okey, kalau mahram? Mahram tu yang boleh kahwin. Mahram boleh kahwin? Mahram tak boleh kahwin lah. Haram tu dinikahkan. Ya, dia ada tiga jalur. Mahram ni ada 3 jalur. Dari segi nasab, mahram yang haram dinikahkan dari segi nasab, ataupun pernikahan, ya, ataupun ibu susuan. Dia ada 3 jalur ni. Ini mahram ni. Dari segi nasab, adik-beradik, dari segi perkahwinan, anak apa semua itulah. Ya, ataupun dari segi susu ibuan, ya. Ibu susu. Itu mahram. Jadi yang perkara yang diharamkan untuk menikah, itu mahram. Kalau muhrim, individu yang sedang ihram dalam umrah ataupun haji, itu dinamakan muhrim. Jangan tersalah lagi lah.
Baik, jadi kalau lelaki yang sudah balik di depan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram dia, bukan adik-beradik dia, bukan siapa-siapa. Macam mana aurat dia? Itu yang al-asah antara pusat dan lutut sahaja. Ya, antara pusat dan lutut. Tapi kalau Imam Nawawi memberi pendapat seluruh tubuh dia, lelaki yang sudah balik kena tutup seluruh badan dia. Tapi kaul muktamad ya anggota selain muka dan kedua telapak tangan. Okay, baik. Muka dengan telapak tangan ni kita kena buka lah. Perempuan juga lah. Nah, tapi ada juga pendapat yang melemah mengatakan anggota yang tidak nampak ketika bekerja. Kalau bekerja buat macam mana? Selalunya yang nampak apa? Tangan lah. Tangan, kaki kan. Kepala ni kan. Biasa lah. Biasa tutup yang bahagian badan je lah. Badan dengan paha apa semua lah. Ya. Itu adalah pendapat yang lemah. Okey. Kemudian lelaki yang belum sampai syahwat. Kanak-kanak belum balik dan yang belum sampai syahwat dia lah. Belum balik ya. Kalau dia depan perempuan, macam mana aurat dia? Ibnu Hajar katakan selain kubul ketika memayis, ya, kemudian selain dubur atau sebelum ataupun selepas memayis. Maknanya kemaluan depan dengan belakang dia lah kena tutup. Ini lelaki yang masih kanak-kanak, belum sampai syahwat. Depan perempuan yang bukan mahram. Ya, depan bukan perempuan yang bukan mahram. Pakai sepeda lah. Pakai sepeda. Ini laki-laki kanak-kanak, lelaki kanak-kanak yang belum sampai syahwat dia, tahap syahwat dia. Kalau berada di hadapan perempuan bukan mahram bagi kanak-kanak yang sudah sampai tahap syahwat dia. Sudah sampai tahap syahwat dia. Ini adalah seperti di depan mahram iaitu antara pusat dan lutut. Okey. Baik. Kemudian lelaki lagi berada di hadapan perempuan bukan mahram bagi lelaki yang hampir balik, nak balik dah. Ya, nak balik dah lelaki ni, ya. Kalau di depan perempuan yang bukan mahram dia, maka aurat dia macam mana? Sama seperti lelaki dewasa iaitu antara pusat dan lutut juga. Okey. Kemudian berada di hadapan lelaki sejenis bagi amrat, muda di bawah umur belum tumbuh janggut. Ni. Ini lelaki dengan lelaki. Ini dikatakan makruh lah. Kalau berjabat tangan ni. Makruh. Ya, makruh. Kecuali khunsa. Cak kan. Dia macam ni ya. Beza dengan pondan. Dia dah hak umur. Dia budak lah. Dia budak dan belum tumbuh janggut. Dia kalau dah besar dia bukan amrak dah tu. Amrak ni hanya untuk kanak-kanak bawah umur. Bawah umur bawah 10 tak silap. Antara itulah ya, bawah 10 tahun kurang lebih. Kira laki ni muka macam perempuan, putih ya, putih batu kira licin lah, muka dia licin, tak ada apa. Janggut tak ada, misai apa pun tak ada. Okey. So kalau kita ni lelaki ni nak salam dia makruh. Tak silap saya bukan hadis ni. Hadis ke bukan. Saya baca ada satu kitab dia kata makruh nak berjabat tangan. Dalam kitab tu. Beza pondan salah. Nak salam dengan sajak boleh tak? Boleh. Dia lelaki. Dia lelaki. Jangan salah. Ni yang kecil. Ni ya. Ini makruh. So macam mana kalau misalnya sama perempuan lelaki sama jenis nah? Ini aurat dia macam mana? Jumhur ulama, jumhur Syafi'iyah mengatakan seperti aurat lelaki bukan aurat di hadapan sesama jenis iaitu antara pusat dan lutut sama juga. Okey, baik. Okey, sekarang aurat perempuan. Aurat perempuan kalau seorang diri iaitu antara pusat dan lutut. Dalam solat iaitu seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Kalau sesama jenis perempuan dengan perempuan ya daripada bukan Islam ataupun seorang fasik ya dia Islam ke ataupun bukan Islam ke ataupun orang tu fasik macam mana aurat ni kalau perempuan dengan perempuan ni
Maka aratnya adalah anggota yang tidak nampak ketika bekerja. Masak kat rumah, masak pakai macam mana? Sila pakai baju, ya. Takkan pakai baju pula. Pakai baju elok tutup ya. Ustaz, kami dulu kat rumah, kami pakai baju kelawar. Kelawar tak apa. Jadi kalau saya ada orang perempuan yang bukan Islam datang, pakai kelawar, tak masalah. Tang mana dia kerja, dia tutup, itu saja yang ditutup aurat dia. Yang nampak tu, itu bukan aurat. Boleh lah? InsyaAllah lah. Baik, perempuan yang berada di hadapan lelaki bukan mahram. Bukan mahram dan dia berada di depan dia. Maka macam mana perempuan ni? Auratnya adalah seluruh tubuhnya. Ini adalah sah seluruh tubuhnya. Imam Nawawi ditambahkan selain muka dan kedua telapak tangan. Kalau telapak tangan tak ada masalah. Ya. Imam Abu Hanifah selain muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Kedua telapak kaki. Jadi setengah-setengah tu sebab tu kalau perasan masa pergi umrah tu, masa tawaf tu, kadang-kadang perempuan ni tak pakai stokin. Sebab dia mazhab lain. Ya, mazhab ada berbeza. Ya. Imam Abu Yusuf. Ini dia kata apa? Aurat perempuan di hadapan lelaki yang bukan mahram itu adalah selain muka, kedua telapak tangan dan kedua tulang hasta. Tulang hasta mana? Ni. Inilah hasta. Kalau misalnya dia pakai t-shirt sampai semua pergelangan sini je, ya, lepas tu ada lelaki, itu hukumnya tidak ada masalah. Tapi ini pendapatnya Imam Abu Yusuf. Saya tak pasti ini dari mana, wallahu alam Imam Abu Yusuf ni, ya. Tapi kita ambil pembahasan ataupun yang sudah sepakati iaitu muka dan telapak tangan. Nah, untuk perempuan. Jadi kena pakai stokin lah kalau ke mana-mana ni. Okey. Baik, perempuan berada di hadapan mahram. Kalau di hadapan mahram, ya, jumhur Syafi'iyah mengatakan pusat dan lutut. Walaupun mahram Ustaz, ya. Tapi tidak payah lah. Ya. Benda jadi fitnah ni bahaya juga. Baik, berada di hadapan lelaki ajnabi bagi perempuan yang belum balik. Ya, untuk perempuan yang belum balik di hadapan lelaki ajnabi, ya, bukan mahram. Ya, itu adalah selain faraj. Maknanya farajnya itu adalah aurat dia. Yang bersepeda ya. Baik, berada di hadapan lelaki ajnabi bagi perempuan tua. Imam Ghazali mengatakan sama seperti perempuan muda, iaitu ditutup antara muka dan telapak tangan sahaja. Baik. Okey. Itu dia ringkasan tentang Allahumma selamat. Jumhur ulama Syafi'i, ya, maksudnya kebanyakan ulama Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ni dia ada ulama-ulama dia lagi bawah. Dia ada ulama-ulama lagi, Imam Hanaf, Imam Nawawi, Imam Ghazali, itu Imam Syafi'i. Kita ikut dia. Kita ikut dia ni. Ya. Imam Syafi'i ni dia buat macam satu benda mazhab yang besar. Jadi mazhab yang besar ni yang membahas dia ulama-ulama dia ni lah yang dibahas. Ulama kita panggil jumhur ulama-ulama Imam Syafi'i. Kita ikut yang besar, tapi jalur dia tu ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali, ada ijma' kesepakatan. Ijma' yang disepakati. Kalau jumhur ni kebanyakan pendapat. Ni ramai-ramai ni dalam dewan ni, ramai. Ya. Okey, kami sepakat Ustaz, kami sepakat harga ayam turun. Turunlah. Ini sepakat dah, disepakati ijma'. Kalau jumhur ni kebanyakan bagi pendapat. Kebanyakan ni bukan semualah. Dia macam bukan semua, mungkin berapa orang saja yang bagi, tapi banyak jumhur. Ya. Ijma' ni dia sepakat ya. Jadi memang dia sepakat lah semua. Ni semua dia sepakat lah ijma'. Kalau jumhur, setiap orang ada pendapat ada, tapi banyak daripada yang lain. Contohnya dalam sekolah, dalam dewannya, dalam kelas ni ada 10 orang. Yang bagi pendapat yang sama ni mungkin 6, 7. Kan? Tapi ada juga yang tak sepakat. Ya, kita panggil jumhur. Kebanyakan dia macam tu. Ni antara.
Ya. Imam Syafi'i banyak ulama dia. Imam Khatib, Imam Romli, Imam Ibn Hajar, banyak. Banyak. Mereka pun bagi pendapat yang berbeza-beza. Ya. Tapi masih lagi dalam konsep yang sama, iaitu dalam kereta api yang sama, iaitu Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i. Okey, ada soalan untuk ni? Hadas dengan aurat. Ustaz nak tanya bab ni, susuan, nasab melalui ibu susuan tu. Nasab Apa ni? susuan, ya. Ha. Dia sama Kalau seperti, ya. Sekejap. Soalannya macam mana, Cikgu? tak macam ni, pasal cucu saya ni dia dah jadi dia ada adik susuan sebab hari tu saya punya anak saudara tu tak cukup susu, jadi dia menyusu dengan menantu saya kan. Jadi saya nak tanya, so pasangan suami isteri ni sekarang adalah mahram kepada anak susuan tu lah, automatik. Maksudnya sama juga yang belah sana, maksudnya yang pasangan anak saudara saya tu mahram lah kepada betul. Ya, betul. Cuma dia kena ikut syarat, Cikgu. Syarat dia kena susu anak, ya, sehari penuh. Contohnya kalau sehari ni memang penuh lah. Dari pagi sampai malam memang susu. Contohlah, selalunya kalau nak bagi susu ni berapa kali susu. Contohnya mungkin 5 kali ke 4 kali, 5 kali ke 6 kali susu. Maksudnya penuh satu hari dan selama 2 tahun berturut-turut. Sampai umur dia 2 tahun. Itu syarat dia. Kalau dia bagi susuan setahun je, tak cukup. Dia sampai 2 tahun. Paling minimum tu setahun lah. 2 tahun. Tak. Maksudnya paling minimal 2 tahun. 2 tahun. Tak cukup 2 tahun, tak jadi susuan. Oh. Macam tu. Macam tu lah. Bukan yang kata 3 kali kenyang, apa kenyang tu macam mana? Itulah sehari itulah. Dia makan, dia minum sehari tu berapa kali kenyang. Itu pun kena ambil juga syarat dia. Kemudian 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya dia bagi hanya pagi saja, dia bagi susuan pagi je. Pagi malam tak bagi. Maksudnya dia tak cukuplah kenyang dia tu. Tak jadi juga. Dia cerita senang ni, kalau kita bagi dari pagi sampai petang lah, sampai dia betul-betul kenyang. Malam tu dah kenyang dah. Dia minum sikit-sikit je. Macam kita makan lah sehari 3 kali kurang lebih macam tu. Kalau dia tak cukup sehari tu, tak cukup juga. Oh, kalau macam tu salah lah. Selama ni kami duk anggap mereka ni susuan. Tak adalah sampai macam tu. Tak adalah sampai kenyang macam tu. Tapi tapi dia menyusu tu melalui botol lah kan. Tapi bila tak ada stok je, pasal ibu dia tu tak cukup susu. So kawan ni bagi susu macam tu lah. Tak cukup. Nanti saya confirm balik. Yang saya ingat macam tu. Nanti saya confirm balik ya. Saya ingat macam tu. Nanti saya cek balik ya. Saya confirm balik tentang susuan ni. Ya. Jadi kalau misalnya cukuplah syarat tu, contohnya kan, cukup syarat tu semua, maka ibu susuan tadi itu, ya, anak dia dengan anak yang tadi saudara tu, itu jadi mahram. Jadi mahram. Ya. Walaupun keluarga. Ataupun orang jauh, contohnya jauh lah ya. Contohnya saya ada baby, ya, susu dengan anak Cikgu Fazilah, cuma menantu Cikgu Fazilah. Maka kalau cukup 2 tahun, cukup syarat dia, jadi mahram lah anak saya dengan tu. Maksudnya, tapi kalau pasangan mak dengan ayah tu sama lah. Mereka tu anak susuan, mereka tu anak susuan dengan ibu tu saja. Ya, yang atas tu tak ada kena-mena. Dia anak tu saja. Anak tu bersangkut paut dengan ibu susuan dia, dengan anak-anak ibu susuan tu. Okey. Baik. Okey. Okey, baik. Rukun solat.
rukun solat. Okay, kita tengok dia punya matan ya. أركان الصلاة 17. الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الآخر، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. Rukun-rukun solat ada 17 perkara. Yang pertama niat, ya. Yang kedua berdiri, takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri betul bagi yang mampu dalam solat fardu, dan yang keempat ya membaca surah Al-Fatihah. Banyak lagi, tapi kita baca yang sedikit dulu nah. Baik. Solat, rukun solat. Tengok balik di buka surat 253. Sekejap ya. Menarik tadi soalan cikgu tu, macam mana hubungan antara anak susuan tadi. Sekejap lampu ni ada hari tu pasal susu badannya, susu badannya. Dia tak susuan di badan dia turun dekat putih. Boleh ya, sama aja. Sama aja. Ya tadi soalan cikgu tu, hubungan dia macam mana? Adakah antara ibu dia ataupun yang lain dengan yang susuan tu macam mana? Yang saya faham ni, antara anak itu saja yang ada hubungan. Maknanya dia yang dikira mahram. Ya. Maknanya anak susuan tadi itu dia tak boleh kahwin dengan ibu tu, tak boleh kahwin dengan saudara-saudara anak-anak ibu susuan dia tu. Kemudian itulah yang saya faham. So kalau misalnya ibu tu ataupun lelaki tadi, ayah daripada anak tu nak kahwin dengan ibu susuan tu ataupun anak ibu susuan tu, kita dah kena mengenal. Yang saya faham, anak susuan tu saja yang ada hubung kait dengan tu. Itu yang saya faham. Tak apa, nanti saya cek balik. Saya confirm balik nah. Okey. Baik. Rukun solat. Sunat sebelum mendirikan solat dalam syarahan ya, muka surat 253. Sunat sebelum mendirikan solat azan dan juga iqamah. Azan hanya untuk lelaki. Perempuan boleh azan tak? Perempuan diharamkan azan. Hanya iqamah sahaja. Ada yang mengatakan boleh tapi makruh. Okey. Catatan, azan sebelum masuk waktu solat, hukumnya haram jika memang berniat untuk solat. Ia juga akan menimbulkan fitnah dan tiru dalam ibadah. Jadi nak azan juga. Waktu dia kata nak solat, dia azan juga. Tapi waktu belum masuk lagi, hukumnya adalah haram. Tapi Ustaz, terlupa Ustaz. Tak tahu Ustaz. Tapi tengok handset saya ni, jam dia masuk dah. Macam mana tu? Kalau yakin dia masuk, tak ada masalah. Tapi kalau misalnya saja nak solat, saja dia azan dulu, hukumnya haram. Okey? Azan sah jika yang melakukannya adalah orang Islam, mumayyiz, lelaki, untuk azan jemaah lelaki. Kemudian sudah masuk waktu kecuali azan subuh yang pertama. Azan subuh ada 2 kali azan. Ya, ada 2 kali azan. Baik, ke surat sebelahnya. Sunat melakukan 2 azan pada waktu subuh. Azan pertama adalah sebelum waktu solat subuh untuk membangunkan orang yang tidur, dan azan yang kedua apabila sudah masuk waktu solat subuh. Jadi azan subuh ni ada 2. Biasanya 1 jam sebelum azan subuh. Dah azan dah. Allahu Akbar. Azan tu. Sunat. Ini hukumnya sunat. Sunat. Kalau azan yang subuh tu wajib lah. Sunat. Biasanya Masjid Kulim lah. Tak tahu. Masjid Selasa ada? Tak ada. Azan pertama. Tak asal. Sekali
Sekali subuh tu Saya dulu masa pergi haji, masa pergi umrah dulu, keliru Ustaz. Oh ya Saya ke? masa tawaf tu, saya berhenti. Saya ingat nak lepas azan tu nak semayang tu. Sudah subuh. Okey. Saya keliru. Tak tahulah. Saya tak Sampai tahu. orang sebelah tu, tengok orang Indonesia tu. Dia kata bukan, dia kata pertama. Ada betul. Saya berhenti, saya ingat dia pada sebelah semua kan. Tak tengok jauh awal-awal kan? Tak azan. Terima kasih. Tapi aku hilang dia orang. Bila-bila ikut pendek tu. Lepas tu hilang. Allah. Ustaz kita tahu sendiri. Dengan abang kami. Ya. Kami laju. Kita siur. Ya, kesian. Saya pernah jumpa ke pun. Makcik tak silap. Makcik. Saya dua orang. Kami masa tu muda. Dia 2006 kan. Pergi 2006. Mak saya dalam 20 lebih. Tak sampai 20. 2006. 20 lah. 20. Tak sampai 20. Belah-belahan. Saya ingat dah. Okey. Kami pusing-pusing kan. Dah habis dah buat umrah. Saja pusing-pusing kan. Tengok ada makcik ni macam ni. Allah, sian makcik mana ni? Ni saya tak tahu ni. Tahu pergi mana Allah. Kami pun tak tahu. Sesat lah. Ya Allah. Saya bawa dia pergi cari hotel dia. Dia pun tak ingat lah. Aduh, dia tak ingat pula. Hotel apa? Jalan apa pun tak ingat. Lepas tu, sian. Setidaknya tahulah ni lah. Ni ada handset dah semua. Set lah. Ya, tulislah mana-mana yang penting. Walaupun dia ada macam gelang ni tu pun saya pun tak tahu dekat mana hotel dia. Dia tak tulis jalan gelang tu hotel kan. Masa pergi haji ya. Siap. Ya. Tapi tak apa insya-Allah nanti kan dah canggih dah semua tak apalah ya. Dulu 2006 ada handset macam ni. Tak ada. Nah, apa pun tak ada. Okey, baik. Okey, so itu azan subuh. Sunat azan dan iqamah dengan berdiri menghadap kiblat. Ya, lafaz iqamah disyariatkan hanya untuk solat maktubah iaitu solat fardu dengan lafaz yang telah disebutkan oleh Nabi. Walau bagaimanapun ada juga yang menyatakan iqamah untuk solat sunat. Ya, tapi solat sunat iqamah dia apa dia? As-salatu jami'ah. Biasanya macam tu kan. Ya, kita bila solat berjemaah ni kan. Contohnya solat apa? Solat raya, ya. Solat raya, ya, macam itulah as-salatu jami'ah, ya. Kita iqamah. Okey. Baik. Sunat azan walaupun solat seorang diri untuk jemaah yang kedua, untuk solat yang lewat dikerjakan. Itu sunat untuk azan. Okey. Sunat iqamah oleh orang yang sama dengan yang azan tadi. Dia azan, dia iqamah. Dan sunat juga ya, iqamah di tempat lain daripada tempat azan. Azan dekat depan, iqamah dekat belakang. Pada beza. Sunatlah hukumnya. Waktu azan mengikut pertimbangan muazzin dan waktu iqamah mengikut pertimbangan imam. Jadi iqamah ni tanya imam dulu, okey ke? Imam kata okey, iqamah. Okey, kalau azan, muazzin lain kena timbang kan, kena tahulah waktu solat masuk lagi. Orang yang dalam haid dan junub sunat menjawab azan, ya, sunat jawab azan. Tetapi orang yang sedang melakukan hubungan ataupun sedang buang air besar, makruh nak jawab azan makruh. Okey, tanbih. Perempuan haram azan dengan mengeraskan suaranya walaupun untuk jemaah perempuan kerana ia menyerupai perbuatan lelaki. Cukup untuk dirinya dan perempuan-perempuan lain yang dengan iqamah sahaja. Walau bagaimanapun ada juga pendapat yang mengatakan makruh jika tidak menimbulkan fitnah. Ya, dia azan juga tapi tidak menimbulkan fitnah. Hukumnya makruh. Oh, saya terlepas tadi ya. Kenaan suara perempuan. Bukan suara tadi, 252 tadi. Catatan tu ya. Ini tadi. Suara perempuan bukan termasuk aurat mengikut pendapat yang kuat kecuali jika dapat menimbulkan fitnah ataupun syahwat maka haram mendengarnya. Jadi kalau perempuan baca Quran jadi aurat ya? Tak. Ya. Tapi kalau disembang-sembang apa tu wah hanya ada jadi fitnah ni tak payah. Haram hukumnya tu. Mana membual membawang dekat apa? Dekat apa? Hai pergelak sampai lelaki pun hai apa dia? Haram tu noh. Haram. Ya, haram. Okey, baik itu pasal suara perempuan. Ya. Okey, baik.
Rukun solat, bukan solat 256. Ya, rukun-rukun solat ada 17 perkara. Bukan 13 ke? Rukun solat. 17 kan? Oh, apa ni? Rukun solat ada 17, bukan 13. Banyak pendapat lah. Kalau tengok di muka surat 257 tu, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ya, ada yang mengatakan 18, 19, 20, 21, 23. Ada juga rukun solat. Ya. Ada banyak lah. Tapi kalau kita dalam buku ni dikatakan 17. Ya, katakan 17. Okey. Baik, bukan surat 258 ya. Ini pendapat rajih 258, pendapat rajih dan muktamad. Mengikut pendapat yang rajih, kuat dan muktamad yang dipegang ya, seperti yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj dan Muharrar, rukun solat ada 13 perkara beserta tumakninah pada 4 tempat. Itu apa dia? Rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Jadi tumakninah ni ada di setiap 4 rukun tadi. Rukuk, i'tidal, ya, sujud dan juga duduk di antara dua sujud. Yang itu dalam yang 13 ni tumakninah disebut satu je. Ya, tapi kalau dalam buku ni disebut tumakninah tu ya, semuanya, jadi maknanya 17. Okey. Okey. Kebanyakan rukun-rukun ini disebutkan dalam hadis al-musik fi shalah, ya. Orang yang tidak betul tidak ada hadis-hadis itu nanti. Okey, baik. Pembahagian rukun dalam solat dan bilangannya. Rukun dalam solat terbagi pada 3. Rukun yang 17 tadi dibagi pada 3. Rukun kauli, perkataan ataupun bacaan. Ada berapa rukun dia? Rukun kauli ada 5. Rukun kauli syarat dia kena sebut dengan mulut, kena dengar, setidaknya paling kurang kena dengar telinga sendiri. Ya. Ya. Apa dia? Takbiratul ihram. Allahu akbar, kena sebut dengan jelas. Telinga kena dengar Allahu akbar. Dengan suara perlahan tapi dengar Allahu akbar. Tak ada masalah. Kemudian yang kedua, baca Fatihah. Baca Fatihah kena sebut dengan lafaz alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan kuat sangat ya. Kalau berjemaah ni kuat-kuat kesian masuk belah. Ganggu dia. Ya, kita dengar alhamdulillah. Jadi sisi dia lah. Ya, yang penting bersuara, keluar suara ya. Yang ketiga tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus, itu kena baca. Tahiyatul. Kalau tak boleh senyap tak sah solat dia. Kemudian yang keempat, salawat dalam tahiyat akhir. Salawat ni sampai mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah cukup. Ya, Allahumma salli ala Muhammad pun wa ala ali Muhammad pun dah cukup dah. Salawat. Nah, salawat. Baik, dia salawat di dalam tahiyat akhir kan, bukan tahiyat awal, tahiyat akhir. Dan mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah rukun kauli, ya, perkataannya ataupun bacaan. Kemudian rukun fi'li perbuatan ada 6, berdiri betul, rukuk, tidak, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk membaca tahiyat akhir. Itu rukun, ya. Jadi duduk tu perlu. Duduk macam mana pun tak ada masalah. Ya, duduk macam kita selalu tahiyat akhir boleh, nak duduk bersila pun boleh, tak ada masalah. Tidak disyaratkan. Ya, tapi janganlah duduk. Tak ada apa-apa, pergi duduk bersila. Janganlah. Walaupun tak disyaratkan, duduklah seperti yang disunatkan oleh Nabi. Kemudian rukun qalbi, rukun iaitu dalam hati, dia ada 2, iaitu niat dan juga tertib. Okey, baik. Faedah jumlah rakaat dan rukun dalam solat fardu. Dalam solat fardu ada 17 rakaat. 5 solat, 17 rakaat, ada 34 sujud, ya, ada sujud 34 kali satu hari, ya. Ya, satu hari kita 17 rakaat, 34 sujud, 94 takbir bawah sekali dia. Surat 259 bawah sekali. 259 ya.
Kita sehari ada 94 kali takbir. Ya, ada 9 tahiyat, 10 salam dan ada 153 kali tasbih. Secara tidak langsung kita buat macam itu setiap hari. Ya, dalam 5 solat, 5 waktu solat. Dalam semua solat fardu terdapat 126 rukun yang mana dibahagikan. Solat subuh ada 30 rukun, maghrib ada 42 rukun, ya, solat 4 rakaat ada 54 rukun. Jadi campur-campur semua ada 126 sehari. Okey. Baik. Okey, rukun yang pertama niat. Apa itu niat? 238 ya. Nota yang ke-238 bukan surat 260. Surat 260. Niat apa dia? Gerak hati sendiri untuk mendirikan solat bersama-sama dengan perbuatannya, dan perbuatannya itu bukan dilakukan secara terpaksa. Itu niat. Gerakan hati sendiri, ya. Kesengajaan. Al-qasdu. An-niyatu huwal qasdu. Ya, kalau terjemahkan bahasa Arab, niat itu adalah qasad. Qasad apa dia? Kesengajaan. Sengaja kita buat. Ya. Baik. Ijma' ulama, bukan surat 261, ya. Ijma' ulama mengatakan perlunya niat dalam solat dan ibadah umum. Tujuannya untuk apa? Membezakan ibadah dengan adat, membezakan ibadah sama ada fardu, sunat ataupun nazar. Kemudian membezakan jenis-jenis ibadah sama ada solat fardu, zuhur ataupun asar. Wajib niat di mana? Di dalam hati. Melafazkannya adalah sunnah. Yang wajib dalam hati. Okey. Syarat sah niat hendaklah dilakukan dengan hati. Kemudian yang kedua, berniat ketika takbiratul ihram, iaitu menghadirkan niat bermula daripada huruf alif daripada kalimah Allah, Allah, niatkan hadirkan hati, hadirkan niat itu dalam hati, dan habiskan niat itu sebelum habisnya huruf ra. Allahu akbar. Ya, masa takbiratul ihram Allah. Niatlah dalam hati. Sahaja aku solat fardu, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya, ataupun subuh dalam hati. Ya. Baik. Ketika berniat, 3 perkara ini wajib. Ya, ada dalam niat. Apa dia? Qasad, ta'arud dan ta'yin. Kalau solat fardu, 3 ini betul penting. Qasad ni sahaja. Ta'arud ni aku solat. Ya. Ta'yin ini apa? Solat apa? Solat zuhur. Itu. Aku sahaja aku solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Habis dah? Tak apa. Tak sebut 4 rakaat tak apa Ustaz? Tak masalah. Nah. Tak sebut mustaqbilan kiblah ataupun adaan itu boleh tak apa ke? Tak ada masalah. Itu sunat. Sebut 3 perkara tadi. Sahaja aku solat apa? Zuhur ke, asar ke? Dah cukup dah. Yang penting 3 ni ada. Qasad, ta'arud dengan ta'yin. Okey, baik. Kalau solat sunat yang ada waktu tu qasad dengan ta'yinnya. Itu dah cukup dah. Kalau solat sunat. Contohnya sahaja aku solat duha. Tak sebut pun sunat dia. Ya. Kalau yang tadi tu sahaja aku solat fardu zuhur. Ya, fardu zuhur. Ataupun sahaja aku solat zuhur pun tak ada masalah. Sebab zuhur ni mestilah fardu. Dia bukan sunat. Qasad sahaja jika solat mutlak, sahaja aku solat. Itu tak ada masalah. Ya, kalau dia solat sunat mutlak. Ya. Baik. Okey, muka surat 262 tu bawah sekali melafazkan niat, ya, talafuz bin niyah sebelum solat. Macam mana ni? Sebab ada sebelum ni kecoh lah. Beberapa bulan lepas sebelum ni kan ada yang kecoh. Ni nak solat aja kena sebut usalli. Tak payah sebut, tak apa, dalam hati je. Ada orang duk bahas macam tu. Sekarang ni banyak yang jadi ustaz instant, ya. Dengar beberapa kali ceramah, ya, belajar sikit-sikit, lepas tu dah pandai dah nak condemn orang. Ya, saya ibaratkan macam ni lah, ya. Kalau kita sini ni pagi-pagi sarapan makan nasi lemak, roti canai. Kalau pergi ke belah-belah Europe ni ada roti canai. Mana ada?
Nasi lemak pun tak ada. Sampai sana lepas tu kita komplain. Apa ni bagi-bagi makan roti? Agak-agak orang sana buat macam mana? Kita ni dah lah pergi tempat orang. Kita komplain. Nah, tak kena lah apa dengan macam. Kita kena hormat. Kena hormat. Ya. Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i sudah muktamad dah. Lafazkan niat itu sunat. Nak sebut ke tak nak sebut tak ada masalah. Salli fardu zuhri arba rakaat. Ya, ini dah. Apa ni kacau orang ni? Sebut-sebut salli. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena hormat. Ini pendapat dia. Pendapat orang Imam Syafi'i. Kita hormat dia. Kalau tak mau, sudah. Diam sudah. Macam pergi France sana, pergi Europe. Ya, mau tak mau makan. Kalau ni panjang tu kerah. Ya, nak macam mana? Kalau tak mau nak anak saya rasa lemak, buat. Jadi rasa lemak. Ini duk bising, tak jadi. Ya. Sekarang banyak zaman sekarang yang macam tu. Tak hormat. Ya, tidak menghormati. Tak apa. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Allah jaga kita dengan orang macam ni. Baik, jadi muktamad ya, ulama Imam Syafi'i ada sependapat mengatakan sunat melafazkan niat pada semua ibadah. Kenapa? Kerana ia dikiaskan kepada perbuatan Nabi, yang mana Nabi sendiri berlafazkan ketika mengerjakan haji dan umrah, puasa dan juga berkorban. Bila Nabi buat macam tu, maka dikiaskan. Kias ni apa? Kias adalah salah satu sumber dalam satu hukum untuk mengistinbatkan, mengeluarkan hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu kias, dikiaskan, disamakan seperti itu. Ya. Baik, dalilnya apa? Nabi telah melafazkan niat ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, dari hadis Anas bin Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, labbaika umratan wa hajja. Ya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah mengucapkan, labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Riwayat Muslim. Okey, baik. Siapa ulama lain dia pun tak lafaz pun dia tak ada sebut solid-solid. Dia setiap ulama, setiap mazhab, imam-imam ni dia punya pendapat berbeza-beza. Ya. Pendapat berbeza-beza. Jadi sebab tu kita kena saling menghormati. Ya, saling menghormati. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya, anak murid dengan guru. Tak ada nak bergaduh. Macam kita lah ni. Dia nak murid tu dengan imam. Dengan guru. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tak berkenan ataupun tak sependapat dengan Imam Malik. Dia tulis kitab. Dia bagi penjelasan. Ini pendapat saya. Ini kena. Dia macam tu. Ini tak, sekarang tak. Dia nak gaduh ya. Gaduh. Bila nak gaduh, dia akan merosakkan hati kita. Merosakkan hati kita. Kan masa dah selesai pun. Ya. Pendapat tak sama, kita hanya utarakan saja, tapi tak perlulah kita nak cari masalah dengan dia. Ya, baik. Dari sini Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam tuhfahnya, dalam kitab beliau, usolli ini dikiaskan kepada perkataan lafaz yang Nabi sebut tadi. Ya, labbaika umratan wa hajja. Ya, maka di sini usolli itu dikiaskan seperti Nabi sebut tadi, haji tadi. Okey? Baik, itu niat. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua takbiratul ihram. Okey, sekejap sebelum tu ya. Dan ni muka surah 264 ni ke atas tu ada juga dalam risalah ketetapan Majlis Muzakarah Ulama Semalaya di Kepala Batas ni. Dah daripada bagi tetapan. Sunat untuk kita lafazkan niat sebelum melakukan apa-apa pekerjaan ya. Kita lafazkan. Ya. Kenapa? Kerana dia menolong hati untuk lebih tetap untuk solat. Ya, menjauhkan was-was, memelihara kaul, pendapat dia mengatakan wajib bertalafuz. Kemudian kias pada niat haji yang tadi dalam hadis tadi. Jadi niat kita lafaz dengan usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allah, itu membantu hati kita. Ya. Kalau diamnya tiba-tiba kadang-kadang tak ada, kita lupa. Sebab itu kita lafazkan. Ya, baik. Ini dia pendapat-pendapat mazhab lain ya. Imam Hanafi mengatakan bid'ah. Bid'ah sini bid'ah masnunah yang sunat dan dipandang baik ya untuk menolak was-was.
Imam Hanafi kata, nak lafaz boleh tapi bid'ah. Tapi bid'ah sini masnunah. Ya, yang sunat. Mereka tak baca Imam Hanafi. Imam Maliki, sunat bagi orang yang was-was dan khilaf bagi orang yang tidak was-was. Mazhab Imam Hambali sunat. Imam Syafi'i pun sunat juga. So, ada pendapat yang berbeza. Okey? Ya, sana. Tidak sana sama dengan bersunah. Hasanah ni baik. Sunan ni maksudnya sunat. Ya. Okey. Hasanah ni tidak yang baik ya. Sunnah ni benda yang satu perkara yang bid'ah, benda baru tapi disunat. Kira dipandang baik lah. Kebaikan kat situ. Baik. Yang kedua, rukun yang kedua takbiratul ihram. Apa dia? Melafaz ataupun menyebutkan Allahu Akbar. Jadi lepasnya Allah, masa takbiratul ihram tu kita hadirkan niat. Baik, muka surat 265. Dinamakan takbiratul ihram sebab apa? Takbir yang mengharamkan kerana setelah mengucapkan takbir ini dia menjadi sebab diharamkan sesuatu yang sebelumnya halal seperti makan, minum dan bercakap-cakap. Jadi selepas takbir tu dah tak boleh dah. Haram untuk dia makan, minum, bercakap-cakap. Ketika mengucapkan takbiratul ihram, kedua tangan akan diangkat dengan cara telapak tangan selari dengan bahu, ya. Jadi bahu. Hujung anak jari selari dengan cuping telangas sebelah atas dan ibu jari ini cuping telinga sebelah bawah. Menghadap kiblat lah, jangan macam ni. Allah, ni macam nak Ultraman ni. Macam ni. Telapak tangan menghadap, ya, selari dengan bahu. Allah. Kemudian diluruskan keduanya dan letakkan di bawah dada dengan menggenggamkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tampak. Jadi letak di bawah dada. Kalau Imam Hanafi kat mana? Bawah pusat. Allah Akbar. Ya. Sebab kalau Imam Malik macam mana? Sebahagian kebanyakan Imam Malik dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar, tangan letak macam biasa. Macam ni. Dia tak genggam macam ni ya. Ya. Kalau kita kan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dia letak macam ni. Imam Hanafi kat bawah pusat. Ya. Imam Hambali ada setengah macam ni. Imam Hambali ada setengah macam ni. Ya. Ya, Imam Malik macam mana? Imam Malik tangan letak macam ni. Imam Malik. Biasa kalau mau tengok ni Imam Malik ni kat meruku banyak. Ya. Allahu Akbar, tangan macam ni. Tak solat ke orang tu? Solat tu. Tangan letak macam ni kan. Ya. Imam Malik. Okey. Jadi letak kat atas di bawah bahu. Baik. Di bawah bahu, di bawah dada. Di bawah bahu. Okey, Imam Syafi'i letak tangan di bawah dada. Okey, muka surat 266. Orang yang tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram hendaklah belajar walaupun terpaksa melakukan perjalanan yang jauh dan menyediakan bekal seperti perjalanan haji. Kena belajar. Allah sebut Allahu Akbar 2 kalimah tu je pun. Ya. Allahu Akbar. Ya. Wajib dia kena belajar. Yang tu dia hukumnya Rukun. wajib rukun. Ada. Jadi syarat yang ketiga nanti. Okey. Okay, muka surat 268. Baik, muka surat 268 permasalahan. Wajib mengucapkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab jika dia mampu. Jika tak mampu boleh membaca dengan terjemahannya. Meletakkan kedua-dua tangan selepas takbiratul ihram sedikit ke sebelah kiri disebutkan dalam beberapa kitab. Jadi kalau selepas Allahu Akbar letak tangan sebelah kiri macam ni, ada disebutkan. Nah, ada dalam kitab disebutkan macam ni. Ada, boleh lah, tak ada masalah. Kalau macam ni straight depan ni tak ada masalah, sebelah kiri macam ni pun tak ada masalah. Okey. Rukun yang ketiga, berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Wallahu a'lam bissawab. Ya nak, kita baca dulu 2 rukun. Panjang lagi ni. InsyaAllah, bismillah. Ada soalan?
Okey, baik. Tak ada soalan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli bi sunnatil Quran wa akrimna bi tilawatil Quran wa syarafna bi syarafatil Quran wa adkhilna syafa'atil Quran. Wa min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi rahmatil Quran. Allahumma ajina bi hidayatil Quran. ونجينا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت